Asas agama Islam ada 3. Pertama, Islam rukunnya 5. Kedua, iman rukunnya 6. Ketiga, ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam, iman, ihsan. Kita mau mengamalkan agama Islam yang sempurna, mesti 3 ni. Jangan ambil 2 saja. Kalau kita ambil Islam rukunnya 5, iaitu ilmu fiqh, ambil yang kedua iman, iaitu ilmu tauhid. Kalau ambil 2 ni, tinggalkan ihsan, tak lengkaplah Islam kita. Kita tinggalkan ihsan. Di dalam Quran ada riwayatnya yang boleh kita gunakan untuk memahami Islam, iman, ihsan. Pada satu ketika, tuan-tuan, di Madinah, Rasulullah didatangi oleh satu kumpulan orang Badawi. Bila Rasulullah didatangi oleh sekumpulan Badawi, tujuannya apa? Masuk Islam. Bila mereka ini di depan Rasulullah, ketuanya itu bercakap, "Ya Muhammad, amanna." Wahai Muhammad, kita telah beriman. Terus serta-merta Nabi Muhammad dapat wahyu daripada Allah secara direct. Setelah mereka ini cakap, amanna, kami telah beriman, Nabi menerima wahyu. Qul lam tu'minu. Ya Muhammad, engkau jawab, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kan tapi kamu ucapkan, kami telah Islam. Pasal apa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Karena iman belum ada dalam hati kamu. Jadi Islam itu dibawa. Orang Badawi nak masuk Islam ni, itu baru peringkat Islam. Mereka boleh dipanggil Muslim. Bila iman dah masuk dalam hati, baru mukmin. Jadi tingkat Islam dengan iman, iman lebih tinggi. Siapa sampai tingkat iman dinamakan mukmin. Muslim berbanding dengan mukmin, mukmin lebih tinggi. Begitulah bila sampai tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Muhsinlah paling tinggi. Jadi dilihat dari sudut asas agama Islam yang 3, Islam, iman, ihsan, timbullah golongan muslimin, golongan mukminin, golongan muhsinin. 3 golongan ni mana yang tertinggi? Golongan muhsinin. Apa dalil muhsinin ini tertinggi? Ada di dalam Quran. Ayat 56 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Dalam Quran ada satu aja. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin, bukan mukminin, bukan muslimin. Biasanya manusia itu memilih yang terbaik, memilih yang tertinggi. Betul kan? Takkanlah kita nak pilih tingkat Islam. Tak betul lah. Katalah ada di antara kita, tak apalah Ustaz, saya ambil Islam cukuplah, asal tak masuk neraka. Mungkin juga kata gitu. Macam mana dia tahu tak masuk neraka? Jadi asas agama Islam 3, mesti kita guna ketiga asas. Kalau boleh, biarlah kita sampai ke tingkat ihsan. Nak sampai ke tingkat ihsan ni, syaratnya apa dia? Banyak zikir. Sebab nak sampai tingkat ihsan mesti banyakkan zikir. Tengah ulama tasawuf ditanya, wahai Syekh, saya selalu dengar tarekat ni apa? Setengah ulama tasawuf menjawab, at-tariqatu hiya at-tariqah allati yumkinu biha al-usul ila darajatil ihsan.
Tarekat itu ialah kaedah amalan yang bila diamalkan menyampaikan seseorang ke tingkat ihsan. Ini bermakna kalau kita nak sampai ke tingkat ihsan mesti kita bertarekat. Tak bertarekat tak boleh. Ini kata ulama tasawuf, bukan cakap saya menyampaikan saja. Tengoklah dalam kitab Asy-Syariah wa Tariqah. Kitab-kitab lain pun sama. Jadi kita dah tahu asas agama Islam 3 mesti kita amalkan. Kalau boleh biarlah kita sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Bila kita menjadi seorang muhsin, kita dimasukkan Allah ke dalam golongan muhsinin. Kita dilimpahi oleh Allah rahmat yang sempurna dunia dan akhirat. Jadi zikir-zikir yang bila kita amalkan memudahkan kita sampai ke derajat ihsan ini ialah zikir yang diajar oleh ulama tasawuf, disusun oleh ulama tasawuf, bukan sebarang zikir. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab tasawuf dalam bab zikir, mula-mula saja sudah permula. Apa dia? Zikir itu ada 2 jenis. Tak percaya bukalah kitab apa? Hidayatus Salikin. Cuba buka nanti kitab apa? Hidayatus Salikin. Siapa yang menyusun? Syekh Abdul Samad paling bangi dalam bab zikrullah. Awal-awal lagi Syekh Abdul Samad menyebutkan zikir itu ada 2 jenis. Zikir khasanat dan zikir darajat. Zikir darajat ini adalah zikir tarekat. Kalau kita amalkan, boleh meningkatkan kita ke derajat ihsan. Zikir khasanat, tadi maghrib tadi kita berzikir, imam kita buat subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Wirid yang kita amalkan lepas solat ramai-ramai ini pun, yang menyusun pun seorang sufi, Syekh Ahmad Qasasi. Tapi beliau bukan hanya menyusun wirid khasanat, zikir khasanat. Mereka, Syekh Ahmad Qasasi ini juga menyusun zikir darajat, karena beliau bertarekat dengan tarekat Samaniyah. Jadi seorang muridnya berasal daripada Sumatera, belajar di Madinah, bawa balik ke sini disebarkan. Inilah wirid yang kita amalkan. Malaysia, di selatan Siam, di seluruh pulau Indonesia, wirid yang kita gunakan. Apa namanya? Aurat Qasasiyah atau aurat Madaniyah. Qasasiyah itu berdasarkan kepada Syekh Ahmad Qasasi. Madaniyah berdasarkan dia tinggal di Madinah.